Assalamualaikum, saya Nurul Fatihah binti Hashim Asyari. Tajuk yang kami pilih untuk pembentangan ini ialah keseimbangan akal dan wahyu dalam membina insan sejahtera. Sebagaimana yang kita tahu, akal dan wahyu mempunyai peranan yang penting kepada seseorang insan di dalam kehidupan manusia, di mana wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia yang sudah jelas memiliki akal yang akan digunakan di dalam kehidupan kita. Akal dan wahyu juga merupakan anugerah yang diberikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Serta Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan daripada Allah, di mana di dalamnya terkandung pelbagai jenis ilmu, iaitu ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu tauhid. Ilmu pengetahuan ini diperolehi dari akal, dan di dalam Al-Quran akal diberikan penghargaan yang sangat tinggi. Akal mempunyai dua maksud, iaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa, akal mempunyai maksud ikatan dan menahan. Dari segi istilah pula ialah akal itu mempengaruhi kelakuan manusia dalam membezakan perkara yang baik ataupun mungkar dari segi ajaran agama Islam. Selain itu, wahyu juga mempunyai dua maksud, iaitu dari segi istilah dan juga bahasa. Dari segi bahasa pula ialah wahyu merupakan syarat, nasihat dan juga ilham. Serta dari segi istilah, wahyu bermaksud semua yang Allah sampaikan kepada Rasul dan Nabi. Contohnya hadis dan Al-Quran. Seterusnya saya teruskan dengan kawan pembentangan saya. Assalamualaikum, saya Nurizati Batrisha daripada CAFF 233 akan memulakan pembentangan saya. Ciri-ciri akal dan wahyu. Wahyu mempunyai hubungan yang rapat atau intim dengan akal kerana wahyu menerangkan tentang apa yang tidak mampu dicapai oleh akal, contohnya alam gaib. Ciri akal yang pertama adalah ia membezakan antara manusia dengan haiwan. Manusia mampu berfikir secara rasional, tidak seperti haiwan yang tidak mempunyai daya berfikir sehebat manusia. Cara pemikiran haiwan adalah statik ataupun tidak berubah. Ciri akal yang kedua adalah akal manusia mampu berkembang. Akal itu adalah telinga hati, dan apa yang dilihat ataupun didengar itu adalah perkara yang baik. Nescaya seseorang itu akan mendapat pahala yang banyak. Jika ruang minda dipenuhi dengan ilmu, cara pemikiran mereka akan menghasilkan pemikiran yang penuh positif. Seterusnya, ciri akal yang ketiga adalah akal tidak mampu memikirkan perkara yang gaib. Allah telah menegaskan bahawa ada perkara yang hanya Dia sahaja yang mengetahuinya. Contohnya, hanya Allah sahaja yang tahu ketibaan hari kiamat. Dia sahaja yang menurunkan hujan dan juga yang mengetahui keadaan bayi dalam kandungan. Seterusnya, ciri wahyu yang pertama adalah wahyu diturunkan oleh Allah. Wahyu bermaksud memberikan sesuatu yang penting kepada seseorang. Nabi Muhammad SAW adalah penerimaan perintah-perintah dan juga panduan dari Allah. Wahyu juga diturunkan kepada rasul-rasul sebelum kewujudan baginda. Ciri wahyu yang kedua adalah wahyu hanya diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Cara penerimaan wahyu Nabi tidak sama seperti cara penerimaan Rasul. Contohnya, pembelahan dada Nabi Muhammad oleh Malaikat Jibril yang membelah dadanya dan mengeluarkan segumpal darah dari dalam hati Rasulullah, lalu mencuci hati baginda dengan air Zam-Zam. Okey, seterusnya ciri wahyu yang ketiga adalah wahyu terpelihara kandungan dan kesuciannya sehingga hari kiamat. Ia merupakan pengetahuan umum bahawa Al-Quran merupakan wahyu dari risalah agung yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mukjizat Al-Quran merupakan mukjizat maknawi yang berbentuk ilmu dan hanya boleh difahami selepas pembacaan dan juga analisis. Seterusnya, kepentingan akal dan wahyu dalam membentuk insan sejahtera. Sehebat-hebat akal, walau bagaimanapun, ia tidak boleh dibiarkan tanpa panduan agama. Hal ini demikian kerana akal yang tidak mengikuti panduan agama secara langsung, ia akan mengikuti hawa nafsu. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kepentingan dalam membina insan sejahtera. Kepentingan yang pertama adalah manusia dapat mengetahui hikmah-hikmah dalam perintah dan larangan Allah. Takwa merupakan satu simbol dari kesungguhan umat Islam terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Seterusnya, kepentingan yang kedua, orang yang bertakwa akan sering mendapat petunjuk serta hidayah dari Allah. Kepentingan yang kedua yang terdapat dalam tajuk ini adalah perubahan iltizam umat terhadap Islam mampu ditangani. Contohnya, tuntutan wahyu dan tuntutan semasa. Allah menyuruh Rasulullah untuk menyampaikan kepada manusia untuk mementingkan tuntutan membaca dan tuntutan ilmu. Yang ketiga, melalui akal dan wahyu ini dapat membentuk insan sejahtera dan kepribadian seseorang Muslim itu. Akal itu penting untuk memikirkan mana satu perkara yang hak dan juga batil. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, akal ini adalah satu pengukur dan penimbang untuk meningkatkan keyakinan seseorang individu itu. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 79 hingga 80, di mana perkara yang membezakan umat Islam dan orang musyrik itu ialah orang musyrik tidak menggunakan akal mereka untuk menerima segala kejadian alam. Manakala mereka yang mempunyai akal yang sihat, mereka akan menerima segala kejadian yang terjadi di alam ini. Yang keempat, dapat menghadapi kehidupan semasa dengan keimanan yang kukuh serta kebenaran agama. Hal ini demikian, umat Islam perlu dicahayai dengan ilmu pengetahuan yang luas untuk mengetahui perintah Allah dalam menghadapi segala ujian di dalam kehidupan pada masa ini dan di masa akan datang. Konsep jihad di dalam Islam itu ialah peperangan dan peperangan itu membawa maksud kepada pembunuhan serta membunuh dan dibunuh. Walau bagaimanapun, di Malaysia kita tidak menggunakan perkataan peperangan itu ialah bunuh-membunuh. Manakala di Malaysia kita menggunakan perkataan peperangan itu di dalam jihad, seperti jihad mencari ilmu, begitu. Jihad dalam mencari ilmu Allah. Assalamualaikum. Saya Nur Syafiqah binti Maslah dari program KAF 233 yang ingin membentangkan kelebihan akal dan wahyu dalam membentuk insan sejahtera. Kelebihan keseimbangan wahyu dan akal kepada manusia adalah mereka dapat membezakan perkara yang baik dan buruk. Selain itu, mereka juga dapat menilai dosa dan pahala bergantung pada apa yang dilakukannya. Keseimbangan wahyu dan akal ini amatlah penting bagi manusia kerana mereka boleh menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang boleh merosakkan akidah dan melalaikan manusia dengan dunia. Kelebihan keseimbangan wahyu dan akal pada insan yang kedua adalah dapat melahirkan insan yang berkebolehan dalam berfikir secara kreatif dan kritis. Tambahan pula, bagi seseorang yang tidak mengaplikasikan ilmu sains, matematik dan sebagainya ke dalam kehidupan sehariannya, pemikirannya akan menjadi cetek dan mereka tidak dapat berfikir secara rasional. Hal ini menyebabkan mereka akan bertindak tanpa berfikir terlebih dahulu sebelum melakukannya. Manusia dilahirkan ke muka bumi ini adalah untuk mempelajari alam selain daripada indikatif penciptanya. Seterusnya, bagi konteks fardu kifayah pula, manusia dikehendaki untuk mempelajari ilmu ini bagi bertujuan membuka minda bagi menghargai
pelbagaian ilmu seperti ilmu sains, matematik dan sebagainya, manusia telah mencipta alat ataupun peranti yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian untuk memudahkan urusan dan mempercepatkan proses pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Akal dan wahyu merupakan saluran untuk menjejaki kebenaran yang berjalan beriringan dan bergandengan. Dalam falsafah ilmu Islam atau dikenali dengan epistemologi Islam, akal diiktiraf oleh Islam sebagai satu sumber bagi mengecap hakikat kebenaran seiring dengan wahyu. Epistemologi Islam memperakui antara akal dan wahyu mempunyai kedudukan dan juga peranan tersendiri untuk menunjukkan kebenaran yang dicari oleh manusia. Secara umumnya, akal merupakan anugerah terpenting bagi manusia, khususnya akal merupakan tempat daya berfikir manusia dan juga merupakan mesin untuk menyerap dan menganalisis data. Salam sejahtera kepada Ustaz Hamizan dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Hari ini saya akan membincangkan tentang bahagian saya, iaitu implikasi yang berlaku sekiranya manusia tidak mempunyai keseimbangan akal dan wahyu. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Iritia McLean. Nombor kad pengenalan saya ialah 2023 365 683. So, seperti yang kita tahu, akal merupakan sebuah anugerah yang paling penting dalam kehidupan kita. Hal ini dikatakan demikian kerana akal merupakan tempat daya berfikir manusia dan merupakan mesin untuk menyerap dan menganalisis data. Oleh itu, bahagian ini akan membincangkan tentang keburukan-keburukan yang berlaku sekiranya manusia tidak mempunyai keseimbangan akal dan wahyu. Implikasi pertama yang akan berlaku sekiranya manusia tidak mempunyai keseimbangan akal dan wahyu ialah manusia akan mudah dikongkong oleh nafsu dan juga emosi. Hal ini dikatakan demikian kerana akal perlu dibimbing dengan panduan agama, seterusnya akal akan membimbing nafsu ke arah fitrah yang telah diciptakan Allah. Malah Al-Quran sendiri menuntut manusia untuk berfikir dengan benar dan wajar. Jika manusia mengabaikan ajaran agamanya, sudah pasti mereka boleh menconteng arang pada muka sendiri, keluarga, negara dan juga agama. Implikasi kedua yang berlaku sekiranya manusia tidak mempunyai keseimbangan akal dan emosi ialah manusia akan mudah mengingkari perkara-perkara yang dilarang oleh ajaran Allah. Hal ini membuktikan bahawa akal mestilah berpandukan agama kerana sehebat-hebat akal, namun ia tidak boleh dibiarkan tanpa panduan agama. Buktinya, kebebasan golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender atau lebih dikenali sebagai LGBT secara terbuka sangat sukar untuk ditepis kerana setiap individu diberi hak dan kebebasan untuk melakukan apa saja yang mereka mahukan terhadap seksualiti. Perkara ini jelas mengatakan bahawa individu yang terlibat dalam LGBT telah melanggar perintah Allah kerana berpasang-pasangan merupakan sunnatullah dalam semua jenis ciptaannya, bukan sahaja bagi manusia, bahkan bagi haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Firman Allah yang bermaksud, dan tiap-tiap jenis kami ciptakan berpasangan, supaya kamu mengingati kami dan mentauhidkan kami. Oleh yang demikian, tegaslah bahawa ajaran agama merupakan sebuah pendekatan yang sangat penting dalam membentuk akal yang waras. Jadi itu saja dua implikasi yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Saya Nur Anissa Mercy anak Punai dari CAFF 233 ingin membentangkan contoh aplikasi akal dan wahyu dalam kehidupan. Terdapat 3 contoh aplikasi akal dan wahyu dalam kehidupan, iaitu yang pertama, larangan dari segi memakan makanan haram. Yang kedua, iaitu melakukan perkara yang haram, dan yang ketiga ialah memakai pakaian yang tidak sesuai, yang haram. Contoh yang pertama, larangan dari segi memakan makanan yang haram, iaitu khinzir dan alkohol.
Perkara seperti ini dikaitkan dalam penggunaan akal dan wahyu kerana terdapat di dalam Al-Quran tentang pengharaman makanan seperti ini kerana mempunyai hikmah yang tersendiri. Memakan makanan yang haram ini seperti ginseng, alkohol dapat memudaratkan tubuh badan manusia. Contohnya, daging ginseng terdapat banyak bakteria yang tidak akan hilang walaupun dimasak. Manakala arak pula memabukkan seseorang, dan apabila seseorang itu mabuk, seseorang itu melakukan sesuatu perkara tanpa berfikir panjang. Manakala yang kedua pula ialah larangan daripada melakukan perkara yang haram. Contohnya, maksiat, berzina. Ini berkait rapat dengan penggunaan akal dan wahyu. Kerana Allah telah menurunkan wahyu tentang pengharaman maksiat dan berzina dengan adanya penggunaan akal. Manusia dapat berfikir dengan baik. Contohnya, kalau seseorang tidak mampu mengawal nafsu, maka seseorang itu wajiblah berfikir cara solusinya, iaitu berkahwin agar dapat mengelakkan berzina. Hal ini dikatakan demikian agar penggunaan wahyu dan akal haruslah digunakan dengan seimbang dan seiring. Manakala yang ketiga pula ialah larangan dari segi pemakaian. Dari segi pemakaian ini contohlah lelaki menggunakan pakaian seperti perempuan, manakala perempuan menggunakan pakaian seperti lelaki. Hal ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Selain itu, perempuan haruslah menutup aurat, tidak menggunakan pakaian yang seksi. Contohnya, pakaian yang terdedah. Dan manakala kalau yang lelaki tu sepatutnya menggunakan pakaian seperti lelaki dan tidak digalakkan menggunakan pakaian yang serupa dengan perempuan. Jika manusia mempunyai akal dan wahyu, mereka tidak akan menggunakan akal sewenang-wenangnya tanpa keterbatasan, kerana wahyu merupakan seluruh kepada akal manusia dan membimbing manusia ke arah jalan yang benar. Apa yang dapat disimpulkan daripada topik ini, akal dan wahyu adalah merupakan dua anugerah agung Allah pada manusia. Wahyu merupakan pemisah antara kebenaran dan kebatilan tanpa pemalsuan, kerana ianya benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan terpengaruh di mana-mana sumber. Dengan adanya wahyu, kita sebagai manusia dapat menggunakannya untuk memahami tujuan hidup kita di dunia ini. Oleh itu, terdapat juga pencegahan. Maka ia perlu dinilai dari sumber yang sahih. Akal akan mudah dipengaruhi oleh tahap perubahan masa. Jika ia bercanggah dengan dasar pemikiran, maka semestinya ia akan bercanggah dengan wahyu yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dapat dilihat dengan manusia sering melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hakikatnya Islam tidak mengongkong akal berfikir manusia. Islam telah memimpin akal dengan menunjukkan cara berfikir yang selamat dan juga membawa kepada kebaikan. Sekian, terima kasih.